Habislah Zahid Hamidi kali ini. Sudah habis, hampir game over. Begitu dapatan daripada mahkamah netizen berkaitan nasib Zahid Hamidi selepas pendedahan terbaru yang paling besar berkaitan kapal LCS yang tak siap-siap melibatkan dana RM9 bilion yang mana 6 bilion telah pun dibelanjakan. Ini semua gara-gara laporan nyah rahsia LCS yang telah pun dinyah rahsiakan sehingga telah boleh diakses menunjukkan bukti baharu yang sukar untuk ditolak oleh Zahid Hamidi. Laporan nyah rahsia LCS sanggah penafian Zahid Hamidi. Apa ceritanya? Jom kita lihat. Laporan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan mengenai projek pembinaan laporan atau pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS bagi perolehan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang diklasifikasikan sulit sudah diubah status menjadi terbuka. Ini satu perkara yang amat menarik perhatian kita sebagai pemerhati politik, dan semua netizen gembira dengan keputusan ini kerana perkara yang dinanti-nantikan yang boleh mendapatkan bukti kukuh akhirnya dinyah-rahsiakan. Bagaimanapun, dokumen dinyah-klasifikasikan itu menyanggah penafian Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam isu perolehan kapal TLDM itu. Seterusnya, bukti yang dimuatkan dalam laporan JKSTU-PKK itu membabitkan tulisan tangan Ahmad Zahid Hamidi sendiri. Wow, menarik ini. Tulisan tangan Zahid Hamidi sendiri didapati di dalam laporan nyah rahsiat itu. Bukti dalam bentuk surat yang dihantar oleh Boston Naval Shipyard BNS pada 8 Julai 2010 kepada Zahid yang merupakan Menteri Pertahanan ketika itu meminta surat niat LOI mengenai projek LCS. Pengarah urusan BNS semasa itu, Ahmad Ramli Muhammad Noor, yang juga bekas Panglima Tentera Laut, dalam surat itu berkata bahawa syarikat berkenan telah merancang projek LCS selama 2 tahun. Bagaimanapun, Ahmad Ramli berkata mereka kini memerlukan LOI untuk meyakinkan pengeluar peralatan asal OEM bahawa projek itu mendapat mandat dan restu dari kerajaan. Bertindak atas surat BNS, Zahid mencatat di sudut atas kanan surat SUB Ketua Bahagian Perolehan, sila laksanakan. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan dalam memorandum kepada Zahid pada 2 Ogos tahun itu menyatakan kos perolehan LCS adalah tinggi dan oleh itu perlu pertimbangan mengenai keutamaan negara dan kapasiti sumber, dan kos projek perlu ditentukan sebelum LOI dikeluarkan. Kemudian pada 11 Oktober, Unit Perancang Ekonomi EPU menulis kepada Kementerian Pertahanan meminta menangguhkan pengeluaran LOI sehingga harga siling bagi projek di bawah rancangan Malaysia ke-10 dapat diatur semula. Bagaimanapun, EPU kemudiannya menyerahkan kepada rayuan oleh Kementerian Pertahanan untuk mengeluarkan LOI kepada BNS. Pada 15 Oktober, Kementerian Pertahanan mengeluarkan LOI kepada BNS
yang menyatakan bahawa perbincangan lanjut antara Menteri dan syarikat perlu diadakan mengenai beberapa perkara termasuk terma dan harga, terma teknikal dan harga. Pada 11 Februari 2011, Kementerian Pertahanan meminta kebenaran daripada Kementerian Keuangan supaya perolehan dilakukan secara rundingan terus dengan BNS. Menurut laporan itu, BNS sebenarnya telah cuba mendapatkan LOI daripada kerajaan sejak 2008 selepas mengadakan perbincangan dengan Menteri Pertahanan ketika itu, iaitu Najib Razak. Sama seperti Zahid, Kementerian Pertahanan di bawah teraju Najib juga pada 15 Januari 2008 meminta Kementerian Keuangan mengeluarkan LOI kepada BNS. Tidak jelas mengapa permintaan LOI tidak diluluskan, tetapi laporan itu menyatakan bahawa BNS terus melibatkan Najib. Walaupun dia kemudian bertukar portfolio kepada Kementerian Keuangan dan selepas itu menjadi Perdana Menteri sehingga Jun 2009. Minggu lalu, Zahid berkata adalah tidak wajar untuk menyalahkannya atas kegagalan perolehan LCS kerana projek itu diberikan selepas tempohnya sebagai Menteri Pertahanan berakhir pada 2013. Bagaimanapun, jawatan kuasa kira-kira wang negara dan JKSTU-PKK jelas menunjukkan Zahid terlibat pada peringkat awal projek itu. Surat anugerah berkenan dikeluarkan pada 2011 walaupun kontrak itu sememangnya hanya ditandatangani pada 2014. JKSTU-PKK telah ditubuhkan semasa kerajaan Pakatan Harapan dan diketuai oleh bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang. Selain Zahid dan peranan Kementerian Pertahanan di bawahnya dalam mengeluarkan LOI, laporan itu juga mengesahkan Zahid memang telah mengubah fikirannya mengenai reka bentuk kapal LCS itu. TLDM mahu menggunakan kapal tempur kelas Sigma untuk LCS yang asalnya dipersetujui Zahid pada Mei 2011. Bagaimanapun, 2 bulan kemudian, Zahid atas cadangan BNS bertukar kepada reka bentuk kapal Porunda Gowin tanpa restu TLDM. Pada masa sama, laporan itu juga menyatakan Zahid mungkin telah diberikan maklumat yang tidak betul mengenai projek tersebut pada satu ketika. Pada 19 September 2011, memorandum yang disediakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan untuk kelulusan Zahid mengandungi maklumat tidak betul berhubung harga sistem pengurusan tempur CMS. Bahagian perolehan telah menyatakan bahawa setis CMS oleh Kumpulan Tentera Laut Perancis, syarikat yang sama membuat kapal peronda kelas Gowin bernilai RM270 juta termasuk sistem dan kos penyepaduan. Ini sepatutnya lebih murah daripada CMS saingan yang berharga RM349.45 juta. Namun, JKSTU-PKK mendapati harga yang disebut untuk CMS setis tidak termasuk sistem dan proses integrasi serta pelindungan nilai mata wang seperti yang dilaporkan oleh TLDM dalam muka surat pada 26 Julai 2011. Sebaliknya, harga seti CMS dalam kontrak adalah RM
479,4 juta hingga RM209,4 juta lebih daripada jumlah yang asalnya dinyatakan kepada Zahid. Projek LCS itu bertujuan untuk mendapatkan 6 kapal tempur untuk TLDM dengan kos 9 bilion. Kapal pertama sepatutnya dihantar pada tahun 2019. Bagaimanapun, sehingga kini semua kapal masih dalam pembinaan, walaupun kerajaan telah membayar RM6 bilion. Itulah dia pendedahan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia apabila laporannya rahsia LCS sangga penafian Zahid Hamidi. Terkantoilah Najib, terkantoilah Zahid Hamidi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.